الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang berusaha ayahanda pengurusi barisan ahli jawatankuasa, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita rafa'kan, memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di bulan yang barakah, bulan Ramadan. Pada tahun ini mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan, bagi mengisi masa ruang yang ada sebelum kita langsungkan salat tarawih berikutnya insya-Allah, saya nak berkongsi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Ramadan dan 5 keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan kepada umat aku di bulan Ramadan 5 pemberian, 5 kurniaan yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelum daripada aku. Kata Nabi, amma wahidah, yang pertama, fa idza kana awwalu lailah nazara Allah azza wa jalla ilaihim wa man nazara Allah azza wa jalla ilaihi lam yu'adzibuhu abada. Yang pertama, kata Nabi, pada awal bulan Ramadan Allah melihat umat aku. Sesiapa yang dilihat oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diseksa untuk selama-lamanya. Tuan-tuan, sebagaimana disebut bulan Ramadan, bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma tsaniyah, dan yang kedua, kata Nabi, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu 'inda Allah 'azza wa jalla min rihil miski. Yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada bau wangian kasturi. Wa amma tsalitsatu, dan adapun yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Kata Nabi, yang ketiga, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, iaitu sesungguhnya para malaikat mendoakan bagi mereka, bagi orang yang berpuasa pada setiap hari di waktu siang dan di waktu malamnya. Di waktu siang mereka berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu malamnya mereka membangunkan malam berqiyamul lail kerana Allah Subhanahu wa taala, malaikat mendoakan buat mereka. Warabi'atu, dan yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqul tazayyani wasta'iddi li'ibadi. Yang keempat, kata Nabi,
pemberian Allah Subhanahu wa taala, kurniaan yang besar kepada Allah, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penjaga syurganya. Allah berkata kepadanya, bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju ke tempat aku dan kemuliaan aku. Wal khamisatu, dan yang kelima, fa idza kana akhiru lailah ghufira lahum. Yang kelima, kata Nabi, kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam bulan Ramadan, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka semuanya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah 10 malam yang terakhir itu, apakah keistimewaan malam-malam terakhir bulan Ramadan itu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam 10 malam yang terakhir itulah ada satu malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar, yang telah dijanjikan buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama antaranya Syekh Abil Fadli Al-Ghumari memberikan penjelasan berkenaan dengan 5 pemberian kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tuan-tuan, Allah melihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan dengan penuh perhatian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini perkara yang kita kena selalu minta, yang kena kita selalu mohon kepada Allah. Minta satunya Allah redha dengan kehidupan kita, yang kedua minta Allah rahmati kita. Rahmat Allah tu maha luas. Sebagaimana doa yang didoakan oleh imam tadi, Allah ni maha luas rahmat dan maha luas pengampunannya. Kita kena minta kepada Allah, terutamanya di bulan Ramadan, agar Allah memberi perhatian dengan rahmatnya kepada kita yang berpuasa, yang menghidupkan, yang menjalankan, melaksanakan tuntutan kefarduan puasa ini pada di siang hari, dan kita menjalankan amanah qiyamul lail di malam Ramadan. Kerana apa, tuan-tuan? Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, meliputi seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah rakamkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56 yang selalu kita baca dan selalu kita dengar. Allah kata apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima. Dan kata Allah dan juga letakkan perasaan pengharapan kepada Allah agar Allah terima apa yang kita lakukan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang muhsinin, orang-orang yang memperbaiki amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni perkara pertama kurniaan Allah yang kita kena rebut ketika mana kita berada di bulan Ramadan yang barakah, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa, tuan-tuan? Bulan Ramadan, bulan rahmat Allah, bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis kursi, hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam illahu, setiap amalan anak Adam baginya, illa siyam, kecuali puasa, fahuwa li wa ana ajzi bih, innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli, fasiyamuhu lahu wa ana ajzi bih, kullu hasanin bi'ashri amthaliha illa 700 dhi'fin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Dan ni diulang kali oleh Allah sebut dalam sebuah hadis kursi. Kata Nabi, sesungguhnya amal anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu, kata Allah, untuk aku, dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Entah ni rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri rahmat Allah. Kata Nabi, setiap amalan yang dilakukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam hadis ini, setiap kebaikan, setiap hasanah diberi pahala 10 kali ganda, bahkan sampai 700 kali ganda. Tuan-tuan, ni disebut rahmat Allah. Sebagaimana yang kita selalu sebut, para ulama sebut, umat Muhammad ni berniaga dengan modal yang kecil, tapi ganjarannya besar, ganjarannya lumayan. Tuan-tuan, ni kita nak kena dapat, kerana Allah beri kita Ramadan, mudah-mudahan kita dapat kebaikan yang dijanjikan itu. Yang kedua, kata Nabi, yang dimaksudkan dengan mulut orang yang berpuasa lebih baik dari bau kasturi ialah dengan puasa Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala. Sehingga dengan pahala tersebut, mulut orang yang berpuasa akan melebihi harumnya wangian kasturi. Entah ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau minyak atau bau wangian kasturi. Tuan-tuan, ini perkara yang kedua, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, kurniaan Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang bermakna untuk kita. Kata Nabi, para malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang berpuasa di siang dan di malam harinya. Maksudnya, tuan-tuan, para malaikat Allah perintahkan kepada mereka minta ampun kepada manusia, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana, tuan-tuan, para malaikat, doa mereka tidak ada hijab di antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pemberian yang istimewa. Satu makhluk yang Allah ciptakan yang tidak pernah sama sekali derhaka kepada Allah berbanding dengan manusia. Manusia ada surut naik, pasang surut iman mereka. Tapi para malaikat, tuan-tuan, kalau Allah perintahkan dia sujud, dia akan sujud sehingga hari kiamat. Kalau Allah perintah mereka rokok, mereka rokok sampai hari kiamat. Entah ni para malaikat ni, mereka sifat kehidupan mereka makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak sama sekali derhaka. Bila mana Allah suruh mereka minta ampun kepada orang yang berpuasa, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka yang berpuasa akan dapat doa, akan dapat amin doa daripada para malaikat. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis yang pernah disebut, yang pernah kita baca, hadis yang pernah kita dengar, sebagaimana hadis yang masyhur, bila mana datangnya bulan Ramadan, hadis ini akan dibacakan. Nak bagi tahu apa, tuan-tuan, hadis malaikat Jibril alaihissalam yang mendoakan 3 golongan manusia, tuan-tuan. Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbara faqala amin amin amin. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana menaiki mimbar Nabi, Nabi menyebutkan amin sebanyak 3 kali. Qila ya Rasulullah, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka sa'idta al-minbara faqultu amin amin amin. kata Nabi sallallahu alaihi kata Nabi sallallahu alaihi kata para sahabat, wahai Rasulullah, tuan naik mimbar tadi, tuan menyebutkan 3 kali amin. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar faab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Tuan-tuan, ini doa yang pertama malaikat Jibril. Kata Nabi, Jibril mendoakan sesiapa yang dapat Ramadan, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, dan sedangkan dia datang, Ramadan datang kepadanya, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka dan dia jauh daripada rahmat Allah. Dan kata Jibril kepada Nabi, katakanlah amin, maka aku katakan amin. Tuan-tuan, ni doa malaikat
malaikat Jibril alaihi salam, dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini doa malaikat Jibril alaihi salam, penghulu bagi segala malaikat. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua lagi, cuma saya nak ringkaskan masa tuan-tuan. Yang pemberian yang keempat, kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu syurga telah mempersiapkan dirinya dengan penuh kemuliaan dan kenikmatan selama bulan Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa. Entah ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dan disebut oleh para ulama, pada bulan Ramadan, antara perkara yang Allah beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah satunya rahmat Allah, yang kedua keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga Allah bagi mereka pembebasan daripada api neraka. Bila mana Allah beri mereka tiga perkara ini, hakikatnya mereka akan dapat syurga. Syurga yang siap sedia menanti kedatangan umat Muhammad untuk memasukinya di bulan Ramadan. Tanda rahmat Allah kepada umat Muhammad, dibukakan pintu syurga. Maksudnya dibuka keluasan rahmat Allah untuk menerima hamba-hamba Allah daripada kalangan umat Muhammad untuk masuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aja Ramadan, apabila datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidati syayatin, dan dibelenggu para syaitan." Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pemberian yang keempat. Manakala pemberian yang kelima disebut oleh Nabi SAW, ini ialah keampunan Allah pada malam-malam terakhir Ramadan. Kita berada pada hari yang ke-10 Ramadan. Ada lagi 10 hari sebelum kita sampai 10 hari yang terakhir. Tuan-tuan, yang kena bersiap sedia untuk menanti ketibaan hari itu. Kerana apa tuan-tuan? Disebut pemberian yang kelima, malam Al-Qadar, 10 malam yang terakhir disebut Lailatul Jaizah, malam keampunan dan redanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan disebut, Syekh Al-Fil Fadil Al-Ghumari menyebutkan bahawa pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad secara khusus tidak hanya 5 pemberian di atas, tetapi 5 kemuncak pemberian inilah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala khusus yang disebutkan dalam hadis ini. Tujuannya tuan-tuan disebut adalah untuk menyelamatkan umat Muhammad daripada neraka setiap hari bila mana menjelangnya Ramadan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan tuan-tuan, umat Muhammad yang terselamat daripada yang mendapat Lailatul Qadar, mereka akan dapat kebaikan, mereka akan dapat lutfihi, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kelembutan rahmat Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tuan-tuan disifatkan bila mana menjelang 10 hari yang terakhir ini, Nabi sangat bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Sebagaimana hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan, ahyal lail, baginda akan menghidupkan malamnya dengan ibadah, wa ayqadha ahlahu, baginda akan mengejutkan ahli keluarganya, wajadda wa shadda al-mi'zara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperketatkan kain sarungnya ini, menjauhi melakukan hubungan kelamin dengan isteri-isterinya. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia disebut bila mana nak dapat pemberian yang kelima, hidupkanlah 10 malam yang terakhir itu. Itulah maksudnya 5 perkara kalau kita berusaha untuk dapatkan. Disebut oleh para ulama, orang yang mendapat kelima-lima kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan dapat keistimewaan, akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena usaha sementara Allah bagi kita kesempatan bertemu dengan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang penuh dengan makna yang diberikan kepada kita, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali itu yang saya berkongsi baca hadis ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri saya yang bercakap,
baik juga kepada tuan-tuan yang mendengarnya. Mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran, ambil manfaah, ambil ibrah daripada apa yang Nabi sampaikan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.